Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ustaz, mikrofon ni boleh mai kat sini? Boleh. Astaghfirullahalazim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Faya ibadallah, ittaqullah, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udhu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kamu mati melainkan kamu mati sebagai seorang Islam. Terima kasih kepada Fadilatul Ustaz, Tuan Pengurusi yang saya kasihi, barisan peneraju bank muamalat ataupun yang buat sekali skim wakaf muamalat. Mudah-mudahan tuan-tuan semua, abang, kakak dan yang hadir hari ini, mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah, amin. Saya sebelum nak mula ada 2-3 hajat saya nak sampaikan. Tapi sebelum saya nak mula hajat-hajat yang lain, hajat yang pertama saya tanya aja, tuan-tuan jangan silap faham. Tanya ni soalan. Biasanya kalau kuliah Zuhur macam ni penuh tak surau ni? Kalau tak penuh, tuan-tuan main duduk dekat, kakak pun main duduk dekat. Senang. Main duduk dekat, main. Duduk, kalau ni macam jauh sangat ah. Main duduk dekat. Main dekat. Tak apalah, sebab tu lah panggil. Kalau orang Arab tak panggil dah, dia memang main duduk depan. Dia orang Melayu. Dah saya ajak je, sebab saya kena tanya dulu, sebab ada setengah orang dia macam memang dia reserve lagu tu, dia cara dia buat peraturan dia, siapa main lambat duduk depan. Jadi yang mana main awal duduk situ, lagi lambat, paling last kali duduk depan ni. Jadi saya panggil dia main duduk dekat je lah. Sebab saya rasa ni kali kedua saya main singgah, main jenguk muka tuan-tuan. So macam tak syok lah kan, kita dah lah bekerja sama sekali kan. Khair. Jadi yang kedua, marilah sama-sama kita mulakan majlis ilmu kita dengan kita menghadiahkan bacaan Al-Fatihah kepada junjungan Nabi SAW, ahli keluarga baginda, isteri-isteri baginda, sahabat-sahabat baginda. Hadiahkan juga kepada sekalian kaum muslimin dan muslimat, guru-guru kita, para masyaikh kita, tok-tok guru kita. Hadiahkan juga kepada warga bank muamalat sendiri. Mungkin dulu dia ada dengan kita, tapi Allah ambil dia lebih awal daripada kita. Bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazain rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahirabbil alamin. Semua sihat? Alhamdulillah. Hari keempat kerja ni biasalah. Semangat dia kadang-kadang turun standard lah tu. Siapa duk semangat lagi aku tak tahu lah. Dah hari Khamis, esok Jumaat, relax lah. Semangat apa. Baik. So saya ni kali ke dua saya bersama dengan tuan-tuan selepas sekian lama. Okay, saya masih lagi berkhidmat di kuis, tapi saya duduk bahagian masa mula-mula dengan tuan-tuan saya di kuis. Maksudnya saya lecturer. Lah ni saya tak, saya di kuis kuis juga, tapi dia ada sel belakang tempat pusat pengajian sepanjang hayat. Jadi bolehlah keluar main ceramah ni. Kalau jadi lecturer tak boleh. Kalau marah kena panggil tindakan disiplin. Ustaz Don kena tindakan disiplin, kata karut nombor. Aku main ceramah bukan pergi disco. Dia kata tak boleh sebab cara ustaz adalah lecturer, tak boleh keluar. Loh, aku nak cari pengalaman. Tapi kes tu kita berbaik dia bagi duduk kat pengajian sepanjang hayat. Sepanjang hayat aku mengajar. Kalau tu apa tuan-tuan lanjut nanti apa tuan-tuan buka lah apa website apa tuan-tuan nak tengoklah apa kerjasama tuan-tuan boleh buat dengan kita, buatlah sebab kita ada college university dan tuan-tuan doakanlah, kita mengharapkan tahun ni insya-Allah kita akan bertukar jadi universiti lah. Okey, tuan-tuan doalah, amin. Dan yang paling penting, saya baru je meeting kemarin sebab saya jawatan kuasa wakaf kuis sendiri. Rektor bagi kat kita dalam masa 10 tahun. Dia bagi kat kita dalam masa 10 tahun. Tapi kalau boleh saya try nak buat cepat lah. Tengoklah kok banyak muamalat boleh geng sekali. 10 tahun rektor bagi untuk ubah kami sebagai universiti yang pertama di Malaysia jadi universiti wakaf. Jadi macam Al-Azhar lah. So yuran adalah minimum lah. So, mungkin setahun RM200, satu semester RM200 yuran. Tak payah sampai RM55,000. Sekarang terbaru saya tengok, yang terbaru saya dapat report satu kos, satu degree boleh sampai ke 80-90 ribu bagi lagi 2 tahun. Gila anak kita nak belajar macam mana. Itu penting sebenarnya, wakaf ni penting. Saya tak tahu, tapi tuan-tuan mesti dah ada penerangan. Dia pasal saya cerita pasal wakaf. Tuan-tuan dah buat kan, nak cerita lagi Kak cerita juga. Tuan-tuan nak lagu mana? Cerita. Ya dah cerita lah ustaz, sebenarnya bukan tahu. Khair. Wakaf, zakat, hadiah, sedekah. Walaupun semua ni atas bawah nama sedekah, as-sadaqatu lil fuqara wal masakin, tu untuk zakat. Sebelum tu terima kasih kepada tim zakat lah yang bawa CMS ni atas nama zakat lah ini. Hari ni main untuk zakat, tapi kalau kita semua satu tim kerjasama elok-elok lah. Zakat wajib. Zakat wajib. So maknanya siapa ada bahagian dia yang dia kena zakatkan, dia tak boleh tukar jadi wakaf. Sebab wakaf sunat. So wajib tak boleh tukar jadi sunat, sunat tak boleh tukar nak pergi jadi wajib. Boleh tak ada masalah. Wajib dia tak boleh tukar jadi sunat. Sama macam tuan-tuan semayang. Kalau dalam semayang tuan-tuan ada tertinggal benda wajib, tuan-tuan tak boleh sujud sahwi. Salah. Contoh tuan-tuan tak baca Fatihah, tuan-tuan semayang berjemaah dengan Tok Imam. Tok Imam katalah hari tu, katalah tuan-tuan ada event apa, kalau tuan-tuan panggil Tok Imam suara sedap apa main baca, kena pula surah hak memang tuan-tuan nak duduk hafal. Kita katalah Tok Imam tu dia baca Amanah Rasul. Tok Imam baca Amanah Rasul, suara sedap. Lepas-lepas waladdallin amin Amanah Rasul bima. Tok Imam mula lagu tu, oh aku hafal ni surah ni. Kita duk ikut dia. Sedangkan kita wajib baca Fatihah sebab kita makmum. Mazhab kita kena baca Fatihah. Dia tak baca Fatihah, dia ikut-ikut Tok Imam. Lepas tu Tok Imam Allahu Akbar, dia kalut. Tok Imam Allahu Akbar, dia pun Allahu Akbar, rukuk. Lepas tu Allahu Akbar, aku tak baca. Dia tak baca Fatihah. Ketika itu kebiasaan orang akan buat apa? Orang buat fatwa sendiri ya.
Tok Imam tanggung aku punya kot. Jangan buat batu aku tu, tak betul. Tok Imam, isu Tok Imam tanggung Fatihah satu je tuan-tuan, dalam bab makmum masbuk. Tuan-tuan buka kitab fiqh, cari mana ni Tok Imam tanggung Fatihah makmum ni, cari dalam bab Fatihah tak ada, dalam bab takbir tak ada, dalam bab wajib Fatihah tak ada. Yang ada satu je, bab makmum masbuk. Makmum masbuk barulah ada topik dia, imam menanggung Fatihah makmum yang masbuk. Pasal apa? Sebab bila makmum tengok Tok Imam rukuk, makmum sampai dia takbir, ataupun Tok Imam tengah berdiri, Tok Imam baca ayat last, walam yakul lahu kufuwan ahad, makmum sampai Allahu Akbar. So rukun yang dia buat apa dia? Dia berdiri tegak, dia niat, dia takbir. So 3 rukun yang pertama dia buat. Rukun yang keempat dia mesti kena baca surah Fatihah. Tapi sebab dia Allahu Akbar, dia belum apa lagi, Tok Imam sudah Allahu Akbar, so dia tak baca Fatihah. So dia pun rukuk Allahu Akbar. Fatihah dia itulah yang Tok Imam tanggung. Adapun sembahyang yang lain, rakaat yang dapat elok, Tok Imam tak tanggung. Jenuh orang tua tu, beruban lah dia. Semua Fatihah hampa nak tanggung, mana boleh. Pasal itu Tok Imam yang tarawih selalu lupa banyak. Makmum dah, Tok Imam tanggung lah Fatihah aku, Tok Imam tanggung Fatihah aku. Tak boleh. Jadi bila kita tertinggal Fatihah, kita tinggal mana rukun wajib. Jadi kalau kita tak buat, kita kena tambah rakaat. Dia macam tu. Dia tak alih lagi kat ujung sujud sahwi. Sujud sahwi pula tajuk dia timbul masa bila? Cuba buka dalam kitab fiqh, cari tengok sujud sahwi. Sujud sahwi tak timbul, melainkan dia timbul dalam bab sunat ab'ad. Kunut tahiyat awal. Dua ni ya. Tak buat dua ni, sujud sahwi. Hak lain tak ada pun ulama sebut sujud sahwi. Dia sebenarnya sunat sujud sahwi juga ujung tu, tapi dia bukan sujud sahwi tu ganti dia. Hak ganti sujud sahwi yang kita kata sujud sahwi ni dua tu ya. Kunut tahiyat awal. Hak Fatihah hak mana tinggal semua tak boleh, kena buat lain. Tak buat mayang tu, kalau zuhur 4 jadi 3 tak sah zuhur. Dia pakai diam, dia kata mampu ya, aku kuasa macam salong lah. Tak apa, tak tahu. Hak ni tahu dah. Jadi cara dia kalau kita macam ni, ikut imam dulu tak apa. Kita tak katalah rakaat kedua tadi kita tak baca Fatihah, rosaklah rakaat kedua kita tadi, kita dah pergi rukuk dengan imam. Tapi jangan salah tu imam pula, ni salah pula dia kata. Tu imam masalah baca sedap-sedap. Hak kawan tu baca sedap, mama marah. Hak baca tak sedap, mama marah. Hak baca tak bunyi langsung, mama marah. Tak salah kita. Ghalib bawah. Tapi itu sebenarnya sembahyang ajak kita untuk kerja lah, no? Buat kerja kita dulu, fokus. Lepas tu baru kita buat benda lain. Fokus kerja kita, baca Fatihah. Sekejap je baca Fatihah kita. Mungkin berapa second ya kita baca. Lepas tu boleh dengar tu imam baca surah. Tapi sebab kita tak fokus yang second tu, rosak terus satu rakaat. Sama macam dia tuan-tuan. Tuan-tuan mungkin ada admin, mungkin tuan-tuan ada HR, ada yang account. Tuan-tuan fokus kerja tuan-tuan. Sebab tuan-tuan tak fokus, tuan-tuan ni hak dia jadi rosak terus satu department. Tu sembahyang ajak kita berjemaah lah. Ini benda yang tuan-tuan dapat dalam sembahyang lah. Khalas, okay, fine. So bila dia tinggal lagu tu, ikut dulu imam. So rakaat kedua tuan-tuan tak baca Fatihah. So rakaat kedua rosak. So rakaat ketiga jadi rakaat kedua tuan-tuan. Ini untung sembahyang berjemaah. So rakaat ketiga tu imam jadi rakaat kedua kita. Dia kata tapi rakaat kedua saya tak baca tahiyat awal. Sebab tu imam rakaat ketiga mana baca tahiyat awal. Tak apa, sebab dia ikut imam. Pasal apa boleh kalau ikut imam? Macam tuan-tuan baca doa kunut dah. Tuan-tuan masbuk dengan Tok Imam rakaat kedua sembahyang subuh, tuan-tuan baru sampai. Tuan-tuan rakaat pertama, sekali lagi Tok Imam sami Allahu akbar, Tok Imam baca doa kunut nak baca. Tuan-tuan angkat tangan tak? Angkat tangan juga. Tuan-tuan kunut rakaat pertama buat apa? Tapi sebab apa tuan-tuan angkat? Sebab ikut ahsan tu. Okey, clear. Kakak boleh faham tak aku tengok blur ni? Kakak boleh faham? Boleh faham maksudnya pasal apa kita rakaat kedua kita tak baca tahiyat awal, rakaat ketiga kita Tok Imam tahiyat akhir, rakaat ketiga tahiyat akhir, bukan sembahyang maghrib, sembahyang isyak contohnya. Tapi pasal apa? Sebab ikut imam. Jadi lepas habis ikut imam rakaat ketiga kita, rakaat keempat imam bagi salam, Assalamualaikum, jangan bangun lagi, relax, baru salam yang pertama. Assalamualaikum, salam kedua, confirm Tok Imam sudah keluar sembahyang, baru kita bangun tambah satu lagi rakaat. Baru betul. Rakaat yang last tu adalah rakaat kita yang tak yang keempat lah, sebab kita tak buat lagi.
nampak, bangun. Biasanya isu ni nak tambah rakaat tak jadi masalah, sebab semua orang boleh buat. Sebab dah dengar saya cerita, semua orang boleh buat. Yang masalah ni bila? Masalahnya bila member sebelah tanya, "Oi, macam apa hang tambah?" Nak jawab lagu mana tu? Tadi sembahyang sekali. Sembahyang sekali. Gerak semua. Kita tambah satu rakaat. Nak jawab lagu mana? Siapa? Kalau kita kata aku lupa baca Fatihah, kawan mesti tutup kita ya. Teruk mayang tak khusyuk, macamlah dia tu khusyuk. Cumanya dia selamat, dia tak tambah rakaat. Balun kita betul-betul ya. Kalau kita jawab lagu tu. Tapi saya fikir jawapan yang selamat satu je. Weh, pasal apa hang tambah rakaat? Aku ada belajar lebih apa yang tak belajar. Tu kan paling selamat pun. Khair. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. So samalah, zakat wajib. So zakat tak bolehlah kita ganti dengan orang. Maksudnya dia ada portion zakat pendapatan dia tukar bagi jadi wakaf, tak boleh. Itu zakat wajib kena selesai. So wakaf sunat, hadiah sunat, sedekah sunat. Lepas tu beza dia punya golongan dia pula. Hak zakat dia ada asnaf yang 8. As-sadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wal gharimin, sampai habislah 8 golongan tadi tu. Wakaf tak ada. Sebab tu perbadanan wakaf muamalat, bank muamalat pun boleh buat wakaf juga. Sebab bukan kata bank muamalat ni semuanya asnaf, tidak. Cumanya dia tak ada golongan. Siapa yang uruskan, dia ada mutawalli, dia orang yang diwakilkan kepada dia sahaja yang kena buat. Hadiah boleh bagi kat siapa saja, yang kaya boleh bagi, yang miskin boleh bagi. Sedekah aja kebiasaannya bagi kepada orang yang susah. Orang yang kaya biasanya tak akan terima sedekah lah, macam tu keadaannya. Ataupun orang yang tidak memerlukan tak akan ambil sedekah. Okey. Yang ketiga, pindah ke milik. Zakat tuan-tuan kena bagi ke asnaf. Asnaf bila dapat, biasanya sepatutnya dia janganlah pindahkan keadaan dia, sebab itu keperluan dia. Kalau dia buat, dia zolim ke atas diri dia. Saya tak tahu lah dekat wilayah jadi ke tak. Sebab macam saya pergi tempat mana itu kita serta pasal zakat, Negeri Sembilan ke mana, cuba try check balik. Dia dapat zakat, orang bagi kat dia zakat, apa bantuan zakat lah, kira orang beli barang-barang apa semua dalam majlis tu kan, orang bagilah beras, Milo, orang beli tu. Makcik ni zakat daripada ni untuk makcik apa semua ni, untuk keluarga orang, kata lagu tu lah, untuk dia nak ni, kata ni duit zakat ni orang beli, orang bagi kat cik ni, kata macam tu kan. Dia boleh lagi orang tu ujung jalan sana dia pergi jual balik barang. Karut, kata aduh weh, payah. Itu contoh saya bagi. Biasanya zakat jangan buat begitulah. Wakaf langsung tak boleh pindah milik. Kalau orang wakaf pada tuan-tuan lah kena uruskan. Hadiah boleh pindah milik. Contohnya saya kawan dengan seorang yang baik ni, saya bagi kat dia, tuan ni hadiah daripada saya. Dia dapat daripada saya ni hadiah ni, tengah duduk simpan 2 orang ni, saya bagi hadiah dia. Lepas tu tiba-tiba kawan baik dia main, "Wih, hang lama tak jumpa ni, aku hadiah balik." Dia pula hadiah kat kawan tu depan kita. Boleh tak boleh? Boleh. Hadiah boleh pindah milik. Jangan pula duk kecil hati. Hang dah bagi hadiah kat dia. Dia buih hang bagi kat orang, aku bagi kat hang. Ada dia hadiah, kena faham hukum dia. Dia boleh pindah milik. Dia boleh pindah milik. Dan sedekah kepada orang yang memerlukan lah, biasanya dia tak akan bagi. Okey, itu antara contoh-contoh mudah bagi kita nak faham perbezaan di antara wakaf dan sebagainya. Jangka panjang, jangka pendek dia ada. Contoh macam wakaf, kita uruskan dalam keadaan boleh ada term jangka panjang, ada jangka pendek. Kalau zakat dia kena tahun semasa, mesti kena habis juga tahun tu. Dapat pun cukup dia punya haul dia, kena settle juga tahun tu, macam tu keadaannya. Kecuali yang mana yang hujung-hujung itu tuan-tuan pun makruf benda tu. Okey, cumanya tuan-tuan yang ada dekat sini, tuan-tuan ajar bank. Tuan-tuan faham situasi bank macam mana, keadaan duit macam mana. Ada orang yang last minute baru nak bayar, ada yang macam-macam. Jadi akaun nak tutup pun karut juga dia kata. Jadi saya nak beritahu tuan-tuan, kata begitu juga dengan pusat zakat, begitu juga dengan wakaf, begitu juga dengan lembaga zakat dan sebagainya. Orang akhir tahun hari tu nak tutup tahun dah, dia nak kena zakat, orang dah tutup akaun dah, dia baru bagi 20 juta. Jenuh lah kawan tu, takkan habis 20 juta malam tu juga. Nak bagi kat siapa? Kita pun kerja 8 sampai 5, bagi tengah malam, takkan tak mau terima. Orang nak bagi zakat wajib ke dia, kita wajib lah terima, nak memudahkan urusan dia. Jadi akaun dah tutup. So bila tahun depan present akaun, ada 20 juta, carry on. Hak kita yang mana yang reti, jangan nak pergi hentam. Bawa 20 juta, bukan kena habis tahun semasa ke? Cerdik lah sikit.
Tuan-tuan boleh faham? Itu jangan hentam orang ikut suka. Hari ni kerja orang semua nak hentam orang ikut suka, masuk aku pun kena juga. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey, itu roughly berkaitan dengan zakat, wakaf, hadiah dan sedekah. So apa yang saya seronok nak kongsi dengan tuan-tuan ialah wakaf ini dia adalah satu perkembangan ekonomi. Biasanya sampai pukul berapa ni? 1.55 kah? 2, lepas tu kerja pukul berapa? Apa jangan 1.50 lah, 1.50. Tu ustaz dah bayar 1.50. 20 minit lagi. No, simple lah. Cuba fikir logik. Ambil logik dulu, sebab kita ambil bahasa hadis khairul qurun qarni. Sebaik-baik kurun aku, kata Nabi. So maknanya kurun Nabi terbaik, kurun lepas Nabi terbaik, kurun lepas Nabi terbaik. So ada 3 kurun yang power. So cuba kita fikir logik balik lah. Kurun Nabi, kurun sahabat, kurun tabi'in. Antara yang termasuk dengan tabi'in ni siapa dia, tuan-tuan? Cuba ingat balik. Imam Malik. Pasal itu tuan-tuan, jangan kita duk berkata kat Imam Syafi'i. Orang-orang yang duk kata kat Imam Syafi'i tak betul. Imam Syafi'i termasuk dalam golongan orang-orang tabi'in. Tabi'in. Kalau kata dia tabi'in pun tak apa, sebab dia belajar dengan Imam Malik. Imam Malik tabi'in. Imam Malik berguru dengan sahabat Nabi. Imam Syafi'i anak murid yang biasa berhujah dengan Imam Malik, sehingga kan Imam Malik halau dia balik. Itu cerita dia, kena dengar dulu. Tapi bukan masalah Imam Syafi'i, dengar dulu cerita dia. Kalau dia kata, Imam Syafi'i kena halau, sabar dulu. Ini semua kosmo yang perangai lah. Ambil ujung-ujung. Suatu hari Imam Malik mengajak di kuliah dia berkaitan dengan perkara yang saya tak ingat dia punya perbincangan banyak, cuma pokok perbincangan ni benda yang ghalib. Kalau benda tu ada 10, 8 kali benda tu jadi, 2 kali tak jadi. Jadi benda tu dikira jadi tak jadi? Jadi dia ambil yang ghalib. Okey, Imam Malik dah cerita dah pasal ekonomi lah, cerita. Lepas tu anak murid semua balik, termasuk dalam tu Imam Syafi'i balik. Tiba dalam perjalanan Imam Syafi'i balik tu adalah satu kumpulan 2 orang lelaki yang jual beli ayam. Ayam ni dibeli atas dasar dia berkokok. Bila kawan ni jual kat kawan ni, dia kata ayam ni tiap masa berkokok. Ayam ni sentiasa berkokok. Bila kawan tu beli ayam tu, setiap kali waktu semayang dia berkokok tu, dia tak berkokok. Dia berkokok hanya 3 masa sahaja. Maka kawan dia kata, hang jual kat aku, hang kata dia berkokok masa waktu semayang. Aku beli pasal aku nak dengar supaya aku tahu waktu semayang. Gaduh, jumpa Imam Malik. Jumpa Imam Malik. Bila jumpa Imam Malik kata, jual beli kamu tidak sah. Bagi balik duit dekat dia. Balik. Lepas tu kawan nak jual ayam ni sedih lah. Jumpa Imam Syafi'i tengah jalan. Imam Syafi'i kata, awak hampa dua ada masalah apa ni? Dia kata, tadi kami jumpa Imam Malik, kes dia macam ni, aku jual ya. Imam Syafi'i kata, jual beli kamu sah. Jual beli kamu sah. Wih, hang jangan lawan Imam Malik. Dah Imam Malik lah yang ajak tadi, baru tak set dia ajak. Nampak tak yang ghalib tadi tu? Lepas tu dia pun kata, wih, hang kira bercanggah dengan Imam Malik ni. Betul, aku bercanggah dengan Imam Malik. Jom bawa pergi jumpa Imam Malik. Bawa Imam Malik, ada orang bercanggah pendapat dengan hang. Siapa dia? Ni Imam Syafi'i. Masa tu Imam Syafi'i tak jadi imam lagi, kan orang panggil dia mungkin Syafi'i dan sebagainya, tapi segan lah kita nak panggil Imam Syafi'i lah, kita kata ni Imam Syafi'i ni. Dia kata, apa siapa? Dia kata tadi tuan guru ajak kita, kalau kita tengok hukum dari segi ni, dia kena tengok yang ghalib. Kalau dia berkokok 5 kali satu hari, 3 kali dia berkokok, 2 kali tak berkokok, ghalib dia adalah berkokok. Nampak? Imam Malik dengar, kamu balik. Lepas tu terkejut Imam Syafi'i. Pasal apa saya kena balik? Kamu dah tak layak belajar dengan aku, kamu patut buat mazhab kamu dah. Sujud. Terror kan? Lepas tu orang hari ni duk mengatakan Imam Syafi'i pelik. Jadi saya nak beritahu kata, sebaik-baik guru Rasul dan para sahabat dan para tabi'in dan tabi'in. Cuma soalan saya ialah, cuba bayang kalau zaman tu hanya ada zakat tidak boleh mengkayakan. Tuan-tuan tanya orang zakat, dia tahu lah zakat tak boleh bagi kaya seseorang. Katalah saya asnaf, wa'ayazubillah lah, katalah saya asnaf zakat, tapi memang dulu asnaf zakat sebab talibul ilm belajar
Ustaz, saya asnaf zakat. Katalah sebulan orang bagi kat saya 500 sebagai bantuan belajar. Kalau bulan ni saya dapat 500, bulan depan saya dapat 500, adakah saya senang nak jadi kaya? Ataupun 10 bulan lagi pun saya dapat 500, adakah dengan 5,000 yang saya dapat untuk setahun tu saya jadi kaya? No, saya tak boleh jadi kaya. So zakat bukan untuk kaya. Tuan-tuan kena faham, zakat dia adalah untuk melepaskan keperluan asas. So dengan 500 itu orang lain boleh makan, kamu pun boleh makan. Dengan 500 itu orang lain boleh sambung belajar, kamu pun boleh sambung belajar. Itu zakat. Habis kalau Islam hanya ada zakat, macam mana Islam nak berkembang yang boleh pegang sampai 2/3 dunia? Peralatan, senjata, besi, nak beli dengan apa? Makanan, madu, kurma, ayak, nak buat empangan yang naik ke atas ayak untuk salurkan perpaipan kepada seluruh kawasan di Turki, di mana-mana ke. Contohlah tu nak buat, contohnya macam zaman Rasulullah di Madinah sebagainya. Macam mana nak buat? Mesti kena ada duit. Dan salah satu kaedah yang paling berjaya adalah wakaf. Itu kekuatan wakaf kalau tuan-tuan nak tahu. Sebab wakaf sahaja dia bersifat seperti apa? Wakaf ni dia bersifat seperti apa? Wakaf ni lebih kurang macam kita punya hari ni punya sebaran maklumat lah. Daripada seorang boleh pergi jadi 2 orang, 2 orang boleh jadi 5 orang, 5 orang boleh jadi 10 orang, 10 orang semua boleh dapat. Jadi macam tu. Wakaf ni dia bersifat lagu tu. Seorang aja bagi telaga tu. Tapi satu kawasan boleh minum. Semua orang berhak minum air sebab wakaf. Wakaf ni untuk orang Islam. Bagi contohnya, katalah tepi ni ada satu tanah. Ni saya bagi contoh aja. Tuan-tuan lagi pandai, saya tahu. Tapi kalau tuan-tuan dengar apa yang saya cakap dan kena sinkronis dengan tuan-tuan punya, itu dah menandakan saya habaq benda betul. Tapi yang paling best apa? Bila sinkronis dan tuan-tuan dapat idea, kembangkan. Jangan tutup idea tuan-tuan. Sebab apa? Saya sentiasa ulang. Steve Jobs selalu sebut, dia kata apa? Masa dia duduk ada CEO dia tu, dia duduk kata apa? Aku heran kalau ada satu ketua yang ambil pekerja-pekerja dia. Macam mana tuan-tuan orang ambil pekerja dulu? Orang mesti kena evaluate tuan-tuan daripada berapa ramai orang kat luar sana. Borang tuan-tuan, ambil tuan-tuan berdasarkan kepada kepandaian tuan-tuan. Tapi nak buktikan dia ni boleh buat kerja ke dia pandai, dia ada pula satu lagi bahagian dia panggil interview. Betul? Okey, soalan ringan dulu, soalan ringan. Masa interview, boleh tak kita cerita ke orang kata kita pandai buat ni. Dalam Islam benar atau tidak? Apa kepandaian kamu? Saya boleh buat Excel. Bagi saya Excel, saya excellent. Boleh tak mak tu? Belagak tu. Kan? Belagak. Saya memang kalau dalam bahagian account, tuan jangan risau. Hari ni tuan bagi sekarang untuk nak dapatkan evaluate untuk sebulan, saat lagi 2 jam saya bagi terus ya tuan. Wih, belagak. Tapi soalan dia, boleh tak boleh cerita tu? Jawapannya boleh. Di dalam Islam diajar surah Yusuf ayat yang ke-55. Surah Yusuf ayat 55. Ketika raja tanya kepada Nabi Yusuf, wahai Yusuf, hang dah tolong negara, hang nak pegang jawatan apa? Nabi Yusuf kata, bagi aku pegang khazainil ard, inni hafizun alim. Bagi aku jaga duit negara. Aku hafiz, pandai jaga, alim, pandai nak urus pula bagi negara jadi kaya. So dia apa kebolehan dia? Allah ajak kita dalam Quran. Zalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin. Quran jadi petunjuk kita. So boleh masa kita nak interview tu, kita cerita apa kelebihan kita. Tapi biasanya orang Islam ni, bolehlah saya alhamdulillah lah. Setakat ni insya-Allah dengan kebenaran Allah Taala, saya Allahu Akbar, masya-Allah. Kalau saya dapat hantar kat tuan pada tepat masanya, itu memang pemberian Allah paling besar untuk saya. Hampa berlakon soleh lah. Tak boleh belah. Tak macam yang jenis kita first time nak pergi jumpa Pak Mentua. Memang duduk makan. Masya Allah, makanan hari ni tabarakallah. Tabarakallah kepala ta'am. Selama ni tak pernah kata pun. Memang duduk kat sofa saya ni, Masya Allah lembutnya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Apa budak-budak zaman lawan itu kira paling Islamik lah tu. Aduh, semua ni yang bercinta ni tak betul. Betul apa? Saya mereka duk ayu apa daddy mami semua ni bercanggah. Habis tu hang lu macam mana? Saya tak ada. Benda tu memang tak boleh. Habis tu entah saya abi dan umi. Allah sama. Kayu betul.
Budak-budak tak malah. Syarat tengok dulu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dia baik. Jadi apa bila kata lagu tu, contohnya macam sebelah sini katalah ada satu tanah. Tanah ni katalah orang berebut dan orang nak buat kawasan perumahan. Apa beza kawasan tanah perumahan ini kalau diwakafkan dengan yang tidak diwakafkan? Bila mana tanah itu diwakafkan sahaja, rumah yang berada di atas itu semuanya milik orang Islam. Dia tak boleh jual kepada orang bukan Islam. So untuk mengatasi masalah hari ni nak beli rumah tak ada untuk orang bukan Islam lah, nak kena allocation kepada bumi dan sebagainya, akan selesai kalau tuan-tuan ada tanah wakaf, kita niat wakaf, buat rumah situ. Orang bukan Islam tak boleh dapat lah. Itu cara lah. Barulah ada peluang untuk anak-anak yang baru nak main, yang baru nak build up dia punya ekonomi dia, sempat nak beli rumah. Itu cara dia. Cara mudah untuk menyelamatkan harta umat Islam. Itu lah cara dia. Ini baru buka habis Allah, baru buat habis. Sekarang bina rumah di atas tanah wakaf. Pasal apa? Sebab dengan cara macam ni semua pemilikan totally 100% orang Islam. Orang bukan Islam nak beli tak boleh. Bukan akta bank muamalat, bukan akta negara Malaysia. Tidak, satu dunia akta dia macam tu. Bila wakaf habis, khalas. Hang ceroboh, satu dunia akan main cari hang. Sebab orang semua pakai undang-undang yang sama, kita boleh mengadu kat siapa sahaja. Itu cara nak selamatkan. So saya sekadar cerita sebab apa? Boleh jadi tuan-tuan ada tanah balik sorak-sorak yang akan mungkin suatu hari nanti akan dibangunkan. Allah, tanah ni takkan nak buat ladang taruh mana yang kita nak pergi masuk tu, pacat naik lari dah kita. Jadi kita pergi buat, niatkan tanah tu supaya jadi tanah wakaf, buat kawasan perumahan. Confirm 100% adalah milik orang Islam. Senang cara dia lagu tu. Itu salah satu kekuatan tu, baru kecil, baru satu bahagian yang disebut sebagai tanah nak buat kawasan perumahan. Belum cerita lagi hak benda besar-besar, hak jenis pokok. Pokok contohnya hari ni cadangan saya. Tuan-tuan boleh buat ni, kempen ni saya cadang aja. Tapi bawah tu inspirasi Ustaz Don lah. Dah, hari ni cuba bayang, contohlah saya masuk kat tempat tuan-tuan tadi kan, ada kawasan tanah-tanah yang ada kecil-kecil, sikit-sikit, sekangkang kerau kecil-kecil tu kan, yang ada orang nak ubur pokok bunga apa. Buang pokok tu, tanam pokok buah, niatkan pokok buah mangga itu sebagai contoh wakaf, supaya orang-orang miskin boleh petik buah tu makan untuk isi perut dia. Lagi bagus. Siapa yang wakaf tu, Tok Wan kita wakaf. Contohnya Tok Wan saya nak wakafkan, saya kata Tok Wan ni saya pergi cari mangga apa yang bagus, yang perlis ni apa nama dia? Harum manis. Harum manis kan tanam situ. Tanam situ sepanjang mana pokok tu duduk hidup, selama tu lah Tok saya dapat pahala. Hak makan pula je, tuan-tuan boleh makan, hak yang orang susah boleh makan. Jangan buat rumah je kat situ. Dia nak buat rumah ni pokok aku, dia kata tak boleh lah. Dia siapa sahaja yang berhajat, ambil petik, tak ada masalah. Ambil petik, tak ada masalah. Kita sebab kita tak ada, boleh jadi kalau satu pokok aja ada, maka orang akan berebut dan orang akan buat macam-macam jahat. Cuba bayang kalau sepanjang jalan itu pokok mangga, pokok yang boleh dimakan sepanjang jalan, orang tak akan berebut dan orang bersyukur. Kalau yang jatuh tak apa, jangan takut, sebab itu pokok wakaf. Kalau jatuh pun Allah yang bagi dia jatuh, jangan takut. Walaupun pokok ni pun jatuh sama, itu harta wakaf, sepatutnya Allah jaga. Tapi pasal ada yang busuk yang jatuh, mungkin itu dah sampai masa dia. Yang lain semua boleh dapat daripada orang. Jangan takut, sebab harta wakaf Allah jaga. Jangan takut. Cuba buat kempen bank wakaf muamalat, kempen untuk tanam pokok yang boleh dimakan sepanjang jalan. Lorong-lorong kawasan yang tadi saya main daripada Bukit Tungku bawah kan, belakang-belakang tu kan, tempat-tempat orang kaya tu, takkanlah tak ada kereta-kereta orang susah duduk lalu tang situ apa semua kan. Tanam pokok-pokok buah yang mana yang elok-elok tepi jalan tu. Orang lintas je boleh pergi petik, orang lintas je boleh pergi petik, ambil ikut hajat yang diperlukan. Lagi manfaat. Pakat duk fikir lah, aku kira aku pokok manggil kan. Dah mula bincang pokok mana tanam. Tak faham lu, buat perancangan lu, dia kena ada dia punya road map dah dulu baru jadi. Kan? Betul. Itu cadangan saya bagi lagu tu supaya apa? Supaya tuan-tuan nampak lagu mana kita nak buat. Sebab wakaf ni jangan kita kecilkan skopnya, hanya sekadar nak kutip untuk nak buat bangunan, nak beli tanah, itu satu bahagian. Tapi kita buat juga benda yang at least dalam jangka masa pendek dah boleh dapat dah. Pokok-pokok yang tepi jalan, dekat sekolah-sekolah, sekolah tanam pokok, buat kempen. Bank muamalat ada mungkin sekolah angkat ke apa ke, tanam pokok-pokok buah yang boleh ada dekat situ untuk budak-budak sekolah makan. Kita mana nak tahu? Saya tak tahu. Kalau tuan-tuan tahu, yang saya tahu kakak saya masa zaman dia belajar kat UIA dulu, ada kawan dia yang beli. Tuan-tuan tahu kalau kita pergi KFC kan, dia ada ban dia tu kan. Jadi ada kedai yang jual macam ban besar-besar kan. Dia budak tu, dia pergi, budak perempuan tu dia pergi beli ban tu banyak lagu tu untuk dia makan sehari 1 biji. Pagi setengah,
petang setengah. Itulah makanan dia. Duit dia bagi kat mak dia untuk uruskan adik-adik. Kita tak tahu budak sekolah mungkin ada macam tu. Ni especially saya duk abang tadi yuran naik-naik apa semua. Kita tak tahu anak-anak kita survive kat universiti macam mana. Boleh jadi sampai tahap kita, kalau anak-anak tuan-tuan nanti, wah ya zubillah, kita doa yang terbaik lah. Cuma boleh jadi sampai tahap tuan-tuan terima ni, Assalamualaikum abang, macam mana hang ni, duit makan semua ada, elok ada? Allah ya hoi, saya ni tinggal Allah dengan Rasul ya. Tu tuan-tuan pun tak mahu kan, hujung bulan Allah dengan Rasul ya lah. Tu yang duk berzikir panjang, la ilaha illallah. Tu ada Allah dan Rasul lah dia kata. Lalu saya nampak itu salah satu cara kaedah untuk kita bantu sebenarnya budak-budak dalam bentuk jangkauan tangan kita yang bukan yang dalam bentuk skema. Skema ni macam zakat, macam wakaf buat stall ke, buat apa, itu skema. Dia membuatkan orang rasa macam kalau nak buat wakaf ni, nak buat sedekah zakat ni, dia perlukan satu event, satu amount of money. Kita nak ajar orang, nak train, nak educate orang bahawa tak apa, pokok pun boleh. Itu saya baru cerita pokok tu tak kira ulam raja lagi. Tak betul tak? Itu tak kira ulam raja lagi. Tak kira ulam raja lagi, tak kira petai lagi, tak kira apa nama tu, apa buah cermai lagi apa kan. Hampa tahu cermai tu. Hampa tahu jeruk Pak Ali ya. Cermai tu. Apa tu buah cermai, panggil buah apa? Cermai lah. Dia kecil-kecil tu, panggil dia duduk makanan dia macam-macam sikit kan. Cermai. Pokok tu semua tak kira lagi. Maknanya kalau kita tengok seolah-olah bank muamalat boleh mengajak pula dalam sistem tadi kita nak buat wakaf dia tu, boleh ajak pula siapa dia? Tu hak yang duduk dekat dengan apa Sungai Buloh ke apa yang hujung-hujung sikit, apa Brim silap Buloh Sasui Prim yang hutan tu. Depa kan ada pokok banyak. Depa kan tahu jenis pokok mana laju sikit, pisang mana hak jenis ni. Panggil kerjasama dengan depa pun boleh buat juga amal kebajikan di atas muka bumi. Depa boleh buat tak? Selama ni Prim dok kata Allah habis kami bukan tim zakat, kami bukan tim wakaf muamalat apa semua. Mampu kita nak buat apa amal kebajikan, kita duk jaga pokok ya. Kalau tinggal tak jadi ni je lagi. Kata kita ni tak jadi gila lagi lagu macam Sudin duk pergi siram pokok besar. Kan dalam pendekan bujang lapuk kan, dia pisang pokok besar kan. Tak jadi hak tu je lagi. Dia kata, habis kita nak buat apa ni amal kebajikan? Tuan-tuan buka jalan bagi kat dia. Jom kita berwakaf dengan cara kita tanam pokok. Kali ni pokok pisang boleh benar-benar. Pisang pula dapat. Kena pula zakat bagi tepung. Mereka boleh buat cokodok, boleh buat apa lempeng. Kenyang tu. Bantu. Kita jangan pandang situasi kita. Tuan-tuan at least ada 3-4 ribu income kita, 2-3 ribu income tu at least ada. Ada orang yang tak ada. Tuan-tuan kena tahu tu. Saya semangat macam ni sebab apa? Sebab saya suka tengok timbalan rektor kami yang dekat kuis ni. Hari-hari bila mai jumpa saya duduk tu dia kata, Ustaz Don, susah hati ya Ustaz. Pelajar kita ni saat lagi seminggu 2 contoh kan, lagi seminggu 2 nak periksa ni, ada yang tak boleh bayar yuran ni, macam mana nak buat ni? Saya kata mulia sungguh hati entah Ustaz. Tu bukan anak entah yang tak fikir pula susah-susah. Dia kata tak boleh Ustaz, anak fikir kata mahasiswa kesian dia tak boleh pergi masa depan. Duk fikir tu, macam mana nak bagi budak-budak lepas periksa ni, duit tak ada, kena cari duit juga. Pergi lah duk tolong budak-budak tu, pergi tanya kawan-kawan dia mana yang ada yang nak bantu bagi zakat untuk budak-budak belajar. Tapi tuan-tuan, alhamdulillah hidupnya senang. Pasal apa? Tolong fikir untuk orang yang susah. So saya nak ajak tuan-tuan macam tu. Tuan-tuan jangan risau. Saya tahu di kalangan yang saya bercakap ni juga bukan semua orang senang. Tapi dengan cara tuan-tuan berlapang dada lagu tu, tuan-tuan cuba tengok para sahabat Rasul dengan semua. Mereka pun bukan hidup senang. Tapi sebab mereka fikir kau orang Allah bagi hidup mereka senang. Jangan takut. Percaya cakap saya. Bantu kita fikir untuk orang susah keliling tuan-tuan. Tak usah pergi jauh. Ni selalu kalau fikir orang susah aja tu dia Afghanistan. Amboi, depan mata yang ada nama Afghan ni pun tak ada badan. Afghanistan nak dia sabar masa dulu. Gaza apa semua dulu. Hak tu tak apalah, hantu secara umum kita tolonglah. Masya-Allah ada orang duk bawa kutipan apa baktulah, tak ada masalah. Tapi ni hak depan mata jiran tetangga kita, rumah kita. Depan rumah tuan-tuan ada tanah sikit depan tu contohnya. Tanam pokok hak boleh bagi orang bagi apa nama manfaat supaya orang kat kawasan tu boleh pergi ambil. Sampai dekat surau kata dah time pokok berbuah, tuan-tuan tanam pokok muktan misalnya kan. Rambutan, muktan tak faham pula.
Tuan-tuan tanam pokok muktan ke bulasan ke apa kan? Tuan-tuan masa zakat surau, Assalamualaikum, saya Alhamdulillah saya bukan nak buat pengumuman kenduri ke apa, tak ada. Cuma nak abang kata depan rumah saya ada tanam pokok rambutan. Pokok tu adalah pokok wakaf lah, ni dia tengah berbuah, siapa berhajat pilih ambil. Ui tuan-tuan, sebiji macam para sahabat buat dulu. Tuan-tuan tak teringin nak buat dulu tu. Power. Macam Ibni Abbas, Assalamualaikum, insyaAllah bermula daripada sebab orang anak aniaya dia, orang nak uji dia. Ibni Abbas, orang nak uji dia, orang penaya dia dalam kitab Syekh Zakaria Kandahlawi Fadilat Sadaqah. Tuan-tuan boleh buka, tuan-tuan tengok ada orang nak penaya Ibni Abbas sepupu Nabi. Orang buat pengumuman dekat pasar satu pagi tu, orang buat pengumuman kata siapa yang nak makan pagi breakfast pi makan rumah Ibni Abbas. Ibni Abbas buat kenduri. Dia semua orang pi yang dekat pasar tu kan, pasar kita lah ni memanglah ada supermarket, ada tepi jalan semua. Dulu mana ada one stop center, pasar lah. Sebab tu Rasulullah masa nak dakwah pun dia naik dekat pasar, dia bagi tahu dekat semua. Sebab orang ramai orang berkumpul rumah Ibni Abbas. Bila orang berkumpul, Ibni Abbas mesti dekat masjid, dia macam ikut Rasulullah, semayang subuh, mengaji, semayang duha, baru balik. Bila balik dia terkejut, dia ni pasal ramai saya. Dia kata tadi Ibni Abbas kata nak buat makan. Ibni Abbas dia relax je. Pasal apa dia relax tuan-tuan? Pasal dia ada duit. Dia panggil, dia kata khadam pergi beli buah, jamu dulu orang makan buah. Tengah daripada makan buah, dia suruh pula seorang pergi cari tukang masak yang berada di kawasan-kawasan pasar yang mana yang tak main untuk masak, main rumah dia, masak untuk semua orang makan, dia bayar semua orang. Lepas semua orang dah makan kenyang, tambah pula kali kedua, dah semua orang kenyang untuk kali yang kedua. Ibni Abbas naik di tempat yang tinggi kat kawasan rumah dia tu, dia bertanya kepada semua, tuan-tuan semua rasa selesa tak makan di rumah saya? Semua orang cakap, oi kami selesa, lagu ni macam bagus sangat. Kalau tuan-tuan selesa, bermula esok tuan-tuan boleh makan pagi di rumah saya tiap-tiap hari. Ui tuan-tuan, tuan-tuan tak teringin nak buat lagu tu. Kita mungkin tak boleh buat macam ni, tapi yang macam pokok tu kita boleh buat. Tuan-tuan ada tanah rumah, tuan-tuan tanam. Bila masuk saya musim buah mangga ke apa, Assalamualaikum orang surau, yang mana yang ada keperluan, depan rumah saya ada pokok mangga, mak saya tanam, memang itu pokok wakaf, siapa yang berhajat ambil lah dia. Uish, sebiji dia punya kaedah dia tu macam para sahabat buat. Okey, itu sebagai sebahagian kecil daripada apa yang kita boleh bincang. Okey tuan-tuan, lagi 6 minit untuk kita habis masa kita. Saya minta dalam keadaan ini saya bagi kesimpulan lah, siap-siap. Kesimpulan saya panjang pula lah. Kesimpulan, tuan-tuan dengan saya sama. Okey, kesimpulan tuan-tuan dengan saya sama. Tuan-tuan ada BA, saya pun ada BA. Bukan bachelor. Tuan-tuan bakal arwah, saya pun bakal arwah. Okay. Kita BA sama aja, kita BA. So, dalam keadaan kita bakal arwah, saya nak ajak tuan-tuan untuk renung satu cerita supaya cerita ni jadi manfaat pada kita bersama. Sebab peristiwa ni berlaku dekat sekolah kami. Baru-baru ni ada seorang pelajar kuis hafiz 30 juzuk, anak kami lah kita kata, Syahril nama dia, almarhum. Dia meninggal dunia sebab kencing tikus. Umur dia 20 tahun tuan-tuan. Okey, dia meninggal dunia disemayangkan di Masjid Kuis. Okey, mudah-mudahan Allah tempatkan dia. Tuan-tuan sekali, Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitanir Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Anak ni dia pergi mandi tak mana kat kita tak tahu lah. Lepas tu dia kena kencing tikus. Dalam masa berapa saat je dia hinggap mai dekat ni, buah pinggang lah apa semua, selesai, meninggal. Bawa mai kat kuis, semayang, ramai semayang, tanam. Yang semayang dia agak lebih kurang ada kot dalam 400-500 orang semayang dia. So soalan saya ialah, katalah umur dia, saya dah abang tadi kat tuan-tuan, umur dia 20, dia hafal Quran, dia meninggal sebagai seorang hafiz. Soalan saya ialah, tuan-tuan agak-agakan bila kiamat? Boleh tak kalau saya kata lagi 40 tahun daripada sekarang? Boleh jadi juga, betul tak? Boleh jadi esok lusa dan boleh jadi 40 tahun. Katalah saya nak ambil yang 40 tahun tu sebagai muhasabah kita sama-sama. Katalah kiamat memakan masa lagi 40 tahun, let's say. So apa pengajaran kita dapat daripada cerita anak tadi? Syahril almarhum, dia hidup atas muka bumi dengan kita 20 tahun saja tuan-tuan, dan dia akan duduk dalam kubur 40 tahun tuan-tuan, sebab lagi 40 tahun nak kiamat. Dia duduk atas muka bumi 20 tahun dia, dalam kubur 40 tahun. Maknanya apa? Duduk dalam kubur lebih lama daripada duduk atas muka bumi.
perkara ni dah berlaku banyak. Contohnya mungkin ada kawan-kawan tuan-tuan yang mengaji macam saya, yang mengaji dengan saya diploma apa dulu, masa tu umur tahun 2002 mengaji dengan saya, meninggal tuan-tuan, meninggal sebab leukemia. Kawan saya Hafiz, sekali guru dengan saya juga, Hafiz, nama dia Zulkifli almarhum. Dia 3 orang, mereka lelaki, 3 Hafiz, 3 abang dia yang 2 lagi pun kawan dengan saya juga, Hafiz. 2003 dulu tu dia meninggal. 2004 akhir katalah 2004. 2005 kita ambil. Sekarang 2015-16, dah 10 tahun. Dia dah duduk dalam kubur 10 tahun dah tau. Masa kami hafal Quran umur kami 20. So sekarang dia dah 10 tahun dalam kubur, 20 tahun dia duduk atas muka bumi. So duduk ada lagi 10 tahun lagi. Tahu-tahu kiamat duduk ada lagi 30 tahun. So maknanya kawan saya pun akan duduk dalam kubur lebih lama daripada duduk atas muka bumi. Antara yang paling legend adalah nama anak Nabi Adam, Qabil dengan Habil. Kan Qabil bunuh Habil. Bila Qabil bunuh Habil, Qabil pun meninggal lepas tu. Qabil katalah umur dia masa tu 300 tahun. Dan dia meninggal dunia. Dia duduk dalam kubur, dia hidup atas dunia 300 tahun. Lama tuan-tuan. Tapi sampai sekarang dah berjuta-juta tahun, belum kiamat lagi tuan-tuan. So maknanya Qabil anak Nabi Adam pun duduk dalam kubur lebih lama daripada duduk atas muka bumi. So tuan-tuan dengan saya pun berkapasiti juga untuk duduk dalam kubur lebih lama daripada kita duduk atas muka bumi. So sebenarnya apa bekalan tuan-tuan? Boleh? Janganlah pula pergi ambil cuti sekali balik duduk berzikir pula lah. Dia kata aku habis aku hidup aku nayang lah. Dia kata duduk habis masa kat muamalat. Dia kata meluat aku. Dia kata berhenti cuti sekali balik tapi semayang zikir lepas tak main kerja lah. Janganlah dulu tu. Saya bagi tahu tuan-tuan, bukan nak suruh kita ambil jadi buah fikiran kita. Okey, kita kena kerja, kita ada anak bini, kita kena bagi makan, kita kena jaga, kita ada rumah sewa, kita ada kereta, kita ada semua benda kita kena ada, dan menunjukkan kata kita kena berusaha. Tapi dalam masa berusaha tu, macam mana kita nak tambahkan supaya ada bekal kita dalam kubur? Hak ni yang tuan-tuan buat, yang saya duk kata tadi, wakaf lah, zakat lah. Tuan-tuan sendiri, bukan nak pejabat tuan-tuan. Pejabat tuan-tuan memang buat wakaf, memang tuan-tuan akan terpalit juga dengan dia. Yes, tuan-tuan akan dapat, yang tu jangan risau. Tapi saya nak tanya, yang tuan-tuan buat dengan tangan tuan-tuan sendiri, tu dia. Tu saya nak ajak tuan-tuan, jomlah kita cari apa-apa sikit yang tuan-tuan ada, wakafkan, zakatkan, bantu sekolah anak-anak tuan-tuan. Tak usah pergi jauh-jauh, jangan pergi jauh-jauh. Jangan kalau nak buat, okey saya nak buat projek telkung, saya nak pergi bagi dekat orang-orang apa Syria. Allah, jauh sangat. Ramai lagi makcik-makcik yang tak pakai telkung lagi. Pergi bagi kat makcik-makcik tu lagi senang. Boleh faham maksudnya? Bagi jauh-jauh. Jangan skop kita nampak macam tu. Tolong keliling kita, tolong bantu. Sebab yang jauh tu dah memang kita duk tolong, tak ada masalah. Even tuan-tuan cuba tanya kawan-kawan kita yang mana pergi Gaza apa semua. Depa tak balik, tak cerita. Depa tak cerita apa kat tuan-tuan apa yang orang Gaza, orang Palestin cakap kat depa. Cuba tuan-tuan tanya siapa yang pergi. Orang Gaza kata kami syukur pada rakyat Malaysia yang bantu kami, alhamdulillah, siap kami terima kasih. Tapi kami nak bagi tahu, hampa tak payah sampai-sampai duk main nak hantar duit kat kami, duk main nak jadi pejuang kat negara kami, tak payah. Ni negara kami yang wajib jaga. Hampa jaga negara hampa. Tu dia cakap. Mana ada orang balik cerita lagu tu? Yang orang balik duk cerita kata Allah kesian lah, tengok anak-anak depa, Allah hai, selimun atas kaki terbuka, kaki badan terbuka lah, ya Allah. Duk cerita sedih lagu tu kat kita. Hak makcik-makcik dulu teriak lah. Orang Gaza bukan suruh kita teriak, depa suruh kita tolong depa berjuang. Nak berjuang macam mana kalau tak ada duit? Nak berjuang macam mana kalau makan tak cukup, badan tak sihat? So benda tu penting. Itu kita kena buat sini. Tuan-tuan kena buat sendiri. Nikmat tu tuan-tuan kena rasa sendiri. Sebab apa? Dia bukan yang kata aku dah kerja banyak malam daripada bawa kada. Yang tu memang tuan-tuan kena balik, InsyaAllah, jangan takut. Tapi yang tu nak tolak-tolak dengan hak dosa-dosa kita merata-rata lagi apa kita duk buat, duk balik dalam Facebook, dalam WhatsApp lah, duk pergi data dalam ni pun ada yang duk hantam aku ke mana nak tahu. Nak contoh hak tu yang duk keluar benda-benda tu semua, hak tu nak tolak hak yang kita duk dapat daripada yang pure kita punya, yang memang nak bela kita. Hak tu tuan-tuan kena buat juga, mesti kena buat. Pergi cari kawan-kawan apa sekolah apakah yang mana duk kawan-kawan sekitar duk satu taman apa buat, kumpul duit sikit ke apa, kawan beli ni bagi ni yang kita buat sendiri. Untuk apa? Yang saya kata tadi, tuan-tuan dan saya yang ada BA ni, bakal arwah ni, tuan-tuan berkapasiti untuk duduk bersama dengan saya juga dalam kubur lebih lama daripada duduk atas muka bumi. Okey, hadza wabillahi taufik. Minta ampun, minta maaf. Tepat 1.50 saya berhenti. Alhamdulillah, saya berhenti dah. Tuan-tuan jangan duk buat muka nak belajar lah, tak payah balik. Tak nak belajar.
cukup. Yang baik daripada Allah, yang lemah daripada saya asbab kerana sifat manusia, kalut saya, lemah saya dan sebagainya. Saya dengan ini meminta ampun pada tuan-tuan. Doa saya simpan masa kita sembahyang sekali lagi kita baca. Yang baik daripada Allah, yang lemah daripada saya. Aqulu qawla hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair InsyaAllah nak jemput sekejap wakil daripada PZ Ustaz Mufiuddin untuk menyampaikan ucapan penyerahan kepada Dewan Sekejap.